Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah masuk 1 Rabiul Tsani 1444 bersamaan dengan 27 Oktober 2022. Kita teruskan dengan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Kita akan mula daripada awal surah. Awal surah, ayat ini seperti yang kita bincang semalam, ramai ulama mengatakan surah ini makkiyatun, mengandungi 78 ayat. 78 ayat. Dia khilaf sini. Ada kata 78, ada kata 76. Surah Ar-Rahman ini daripada awal lagi, daripada Makki Madani lagi sudah khilaf. Bilangan ayat dia pula khilaf sikit. Kenapa khilaf? Nanti kita tunjuk di tempat di mana ulama berikhtilaf tentang bilangan ayat ini. Baik para pelajar sekalian, perbincangan kita Allah Ta'ala tunjukkan dalam ayat ini tentang Ar-Rahman, betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba dia. Dan juga Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat Allah Ta'ala jadi manusia, nikmat Allah Ta'ala ajar kita bercakap, Allah Ta'ala pergi pula kita nak hidup atas dunia ini, dipasangnya lampu, pasangnya pelita, iaitulah matahari dan bulan. Diberinya perhiasan, pedoman, petunjuk dalam perjalanan, iaitulah bintang-bintang. Kemudian Allah minta supaya kita berlaku adil dalam semua perkara yang kita lalui. Baik para pelajar sekalian, kita mula baca ayat. Sebelum kita pergi kepada huraian dan tafsir ataupun penjelasannya, biiznillahi azza wa jalla. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Ar-Rahman, Allah Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Ar-Rahman ay Allah, Al-Wasi'ur Rahmah, yang luas rahmat dia. Al-mun'imu ala ibadihi bin ni'amil kathirati,
yang menganugerahkan nikmat ke atas hamba-hambanya dengan nikmat yang banyak dalam dunianya, dalam agamanya, dalam akhiratnya semua ada. Sebagaimana Allah Ta'ala perkenalkan diri dia dalam suratul A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku merangkumi luas kepada semua perkara. Rahmat Allah Ta'ala, semua perkara yang diciptakan menerima tempias rahmat yang Allah Ta'ala beri itu. Orang kafir ke orang Islam, semuanya ada berlaku. Yang kafir boleh makan, yang Islam pun boleh makan. Yang taat makan, yang syirik pun makan. Bahkan hak syirik lagi kaya. Itu untuk Ar-Rahman. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Beza di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dikatakan Ar-Rahim, Allah Ta'ala beri khas kepada hamba dia yang beriman. Dalam hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Ta'ala ada sediakan 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah Ta'ala turun satu je rahmat ke atas dunia ini, maka jin, manusia, binatang, hayawan-hayawan yang kecil, ya ta'atafun, semuanya berkasih sayang dengan sebab satu rahmat itu. Allahu Akbar. Wa biha ta'tiful wahsh, binatang buas, hayawan ganas pun sayang dia ke anak dia. Dengan orang lain jangan main, ngangor selalu mulut, taring terbuka, tapi anak dia digosok. Wa akhara Allahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah Ta'ala simpan 99 lagi rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan beri rahmat ini kepada hamba dia pada hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah masukkan kita dalam kategori hambanya yang menerima rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat, di saat tidak ada siapa yang boleh membantu, boleh menolong kecuali orang-orang yang mendapat limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Tengok bilangan ayat. Kenapa berbeza? Ada kata 78, ada kata 76 tadi. Kata di Ibnu Ashur buat analisa. Dia kata ulama berbeza di ayat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dalam mushaf kita ni Ar-Rahman nombor 1. 'Allamal Qur'an nombor 2. Hadhihi ayatun, ayat ini satu je. Inda jumhuril 'adin. Ramai majoriti ulama-ulama yang menulis, yang meletakkan bilangan ayat, mengatakan ayat pertama Allamal Quran. Tapi dalam mushaf riwayat Asim, Hafs an Asim ni, Quran yang kita baca ni riwayat Hafs. Ar-Rahman ayat nombor 1. Kerana qurra al-Kufah, qari-qari yang berada di Kufah meletakkan Ar-Rahman nombor 1, Allamal Quran nombor 2, jadilah bilangan dia 78 ayat. Wallahu alam, ini ikhtilaf. Kata di ulama, hadzal ikhtilaf fi addil ayat, ikhtilaf tentang bilangan ayat, nak letak mana nombor 1 nombor 2, la ta'thira lahu fi an-nassil qur'ani, bukan menambahkan bilangan ayat, bilangan huruf, tidak, cuma nak letak di mana nombor, itu je. Nombor 1, nombor 2 dekat mana. Khilaf dia dekat situ. Kita kata wallahu a'lam. Kita pergi kepada ayat 2. 'Allamal Qur'an. Allah lah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ay 'allamar rahmanu subhanahu wa ta'ala ibadahu. Allah Ta'ala
telah mengajarkan hamba-hambanya alfazal Quran, lafaz-lafaz Quran dan makna Quran, wa yassarha lahum, Allah Ta'ala permudahkan Quran ini kepada mereka. Sebagaimana ayat ini sambung kepada ayat surah Al-Qamar. Dalam surah Al-Qamar berapa kali Allah Ta'ala ulang? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Berapa kali? La, yang sebelah tu walaqad. Ilaqad walaqad yassarna al-Quran. Ada berapa kali? 4 kisah. Maka mari sini Allah kata allamal Quran, mudah Quran itu sebab Allah yang ajar kepada kita. Allah turunkan Quran untuk dipahami, untuk dihayati, untuk dipahami. Wa an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Sayyidina Utsman meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di kalangan kamu, khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu siapa? Man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Dua-dua baik. Kita nak jadi orang baik ke tidak? Nak mengaji Quran. Saya dah pandai, ajar Quran. Dua ya. Sebab itulah kita galakkan semua warga pondok kita ni, warga-warga yang ada di bersama kita ni, belajarlah Al-Quran, mengajilah Al-Quran, sebab kita nak jadi orang baik, kita kena belajar Al-Quran. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang baik, yang belajar ataupun mengajar Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Apa makna allamal Quran? Allah mengajar Quran. Apa dia maksud dia? Ai, kata ulama tafsir, ai allamahu man syaa min ibadihi. Allah Ta'ala hamba ajar kepada Jibril. Fa'allamahu Jibril, thumma nazala bihi Jibril. Kemudian Jibril turun ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ballaghahu sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas. Nabi ajar kepada para sahabat dia. Sahabat dia ajar kepada tabi'in. Tabi'in ajar kepada orang, sampailah kepada kita ini, sampai kepada hari kiamat. Jadi Al-Quran itu diajar secara bersambung-sambung. Itu yang dikatakan bersanad, kata orang sekarang ni. Sanad daripada Allah kepada Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita ini. Allah. Baik. Ayat 3. Khalaqal insan. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Munasabah ayat ini, munasabah susunan ayat. Lamma sabata kaunur rahman, kaunuhu ar-rahman. Allah Ta'ala sifat dia ar-rahman, sifat dia penuh dengan rahmat. Wa asyara ila ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Allah Ta'ala beri kepada kita penyembuh dan rahmat, iaitu Al-Quran. Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat dia yang banyak. Maka siapakah yang mendapat manfaat daripada Al-Quran itu? Maka Allah bagi tahu yang mendapat manfaat itu iaitulah al-insan, manusia yang beriman, mereka mendapat manfaat daripada Al-Quran. Ini susunan. Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Siapa yang mendapat manfaat Al-Quran? Al-insan, manusia. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut juga Allamal Quran. Allah Ta'ala ajar Quran. Ajar. Walam yazkurul mu'allam. Siapa? Diajar kepada siapa? Allah ajar Quran kepada siapa? Kemudian barulah dia sebut Khalaqal insan. Aku ajar Quran itu kepada manusia.
liyu'lama annahu al-maqsud bit-ta'lim, maka kita tahulah maksud belajar di sini fokusnya kepada siapa? Kepada manusia, dan diikuti oleh jin. Yang lain, hayawan lain itu tidak masuk dalam ta'lim, walaupun mereka mendapat tempias rahmat Al-Quran itu kepada seluruh alam ini. Ay khalaqar rahmanu Adama wa zurriyatahu, Allah Ta'ala ciptakan tu Adam dan anak cucu dia, sebagaimana dalam suratul Nahli ayat 4 Allah kata khalaqal insana min nutfatin, kami jadikan manusia itu daripada setitis air mani. Kalau nak detail sifat kejadian manusia dalam Quran, di antaranya ayat, tanda ayat dulu. Ayat surah Al-Mu'minun ayat 12 sehingga ayat 14 itu detail. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan, kami jadikan air mani, sampai ke akhir ayat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah Ta'ala, dialah sebaik-baik pencipta. Ayat yang keempat, Allamahul bayan, Allah lah yang telah membolehkan manusia memberi dan menerima penyataan. Dah aku jadi orang, Allah buat kita ni boleh bercakap, bertutur, berkata-kata. Sama ada kita kata-kata dengan mulut, kita berkata-kata dengan tangan, dengan jari, semuanya boleh berkata-kata. Berkata-kata dengan isyarat, banyak kategori. Yang penting boleh faham. Munasabatul ayah, zakarallahu ta'ala al-wasfa alladhi yatamayyazu bihil insan. Allah Ta'ala nyatakan di sini perkara yang membezakan manusia dengan makhluk lain. Allah Ta'ala nyatakan keistimewaan manusia, apa dia? Al-mantiqil mufsih. Dia boleh bercakap, boleh mengeluarkan isi hati dia. Dia nak apa? Walladhi bihi, maka dengan percakapan itulah kita menerima ajaran. Wahwa al-bayan, menyatakan penjelasan, menjelaskan isi hati kita melalui apa? Melalui mulut. Saya suka ni, saya tak suka ni, saya nak ni, saya tak nak ni, mulut kata. Orang faham. Ataupun dengan isyarat, kita tulis, orang faham. Tak boleh nak cakap, isyarat. Kan sekarang ni ada bahasa isyarat tu. Allahu Akbar. Ay 'allama ar-rahmanu an-nutqa wal fahma. Allah Ta'ala ajar kita berkata-kata, bertutur, dan boleh memberi kefahaman apa yang kita nak. Wal ibanah, menyatakan, meluahkan apa yang terkandung dalam hati. Orang duduk dalam hati, cakap seorang dalam hati, siapa dia tahu? Tak tahu. Bila kita luahkan, baru kita tahu. Kerana itu syarat nak masuk Islam. Kenapa? Syahadah tu kena mengucap, berkata dengan lidah. Kalau mari orang putih kafir duduk sebelah saya ni, termenung pagi sampai gelap, buat apa tu? Mengucap. Dia tak pernah sebut dengan mulut, kita tak tahu. Dia kena kata dengan mulut dia. Sebab itulah Nabi SAW, dia kata, apabila kamu sayang kepada saudara kamu, nyatakan, inni uhibbuka fillah, saya sayang kepada awak kerana Allah. Kena kata. Kita sayang kepada isteri, kena maklum ke dia, saya sayang awak, tapi jangan duk saya 24 jam, beli hadiah dak sekali habuk, mana boleh. Itu dia panggil tanda-tanda. Jadi kita kena ada sayang ke anak, bagi pendidikan yang baik-baik, kan? Suruh anak kita juru baca mengaji Quran, hafal Quran, belajar ilmu, belajar pendidikan. Jadi, saya sayang anak dia tu, beli makan yang tengok banyak-banyak, sampai obesiti anak dia. Gemuk gedeboh kata orang. Tapi mengaji bodoh hangit lah. Itu bukan sayang itu. Itu mah setara dengan wagyu. Kenal wagyu? Wagyu ni lembu yang paling mahal dari dunia ni. Dia bagi makan, dia urut, pecik kepala, macam-macam. Lembu tu relax dia. Sudah relax kena sembelih. Apa faedah kita? Baik. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita allamahul bayan. Ayat ini ditafsir, tanda pelajar, ditafsir dengan
Suratul Nahli ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar daripada perut ibu tak tahu apa-apa. Dia tahunya kuat. Nak makan apa kuat. Nak kencing apa kuat, apa benda pun ada kuat belaka. Kemudian Allah Taala beri kepada kita hawas, panca indera, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada. Kul la'allakum tashkurun. Allah kata, aku beri pada kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Semoga kamu bersyukur. Ayat ini suratul Nahli ayat 78. Baik. Kita berpindah kepada ayat 5. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Jadi munasabah ayat ini, Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat dia kepada manusia. Dia jadi manusia, dia ajar manusia. Manusia boleh bercakap. Kemudian manusia ni nak hidup, dia perlu kepada alat yang menghidupkan dia, iaitulah matahari dan bulan. Manfaat dia cukup besar. Matahari cerah, panas. Bulan sejuk, lembut. Kita kata Masya Allah. Siang kita bekerja, malam kita berehat. Apa kita nak? Matahari dan bulan itu terlalu teliti perjalanan dua makhluk besar itu. Tak pernah aksiden, tak pernah bertukar time, tak ada. Adakah kita pernah gag tukar time? Sepatut kita pukul 5.30 ni kita bangun mai subuh. Tiba-tiba jadi asar. Ada tak? Matahari tukar naik balik, tidak pernah berlaku. Yang bertukarnya awak tertidur tak terpasal. Ada. Dia sedar pukul 5.30. Allah, sudahlah habis dah asar. Padahal subuh ada lagi tu. Dia panggil mama, ada ke mama. Manusia yang nana, bukannya Al-Quran itu. Perjalanan matahari yang bulan yang begitu cantik, begitu indah. Ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan an-najmu, tumbuh-tumbuhan yang melata. Pelik sikit ni. Kenapa pula kita kan an-najmu tu namanya nujum. Nujum biasa kita terjemah bintang. Tapi di sini dia terjemah tumbuh-tumbuhan yang melata. Apa nak tumbuhan melata? Tumbuhan yang tak ada batang. Macam pokok mentimun, pokok labu. Hidup jalan atas bumi. Itu dia panggil najmu. Wasyajaru, apa dia syajaru? Iaitu pokok kayu yang ada kayu kayan. Ada pokok. Batang kelapa, batang getah, batangnya, apa dia ni, batang balak, semua tu dia panggil pokok yang berbatang. Yasjudan, masing-masing tunduk menurut peraturan Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuan Syekh kita ni dia pilih tumbuh-tumbuhan. Sebab logik. An-najmu wasyajaru. Kalau kata bintang dan pokok, jauh jarak. Tengok. Qala Ibnu Jarir ini Tabari rahimahullah, dia kata ikhtalafa ahlu ta'wil, berbeza ulama tafsir tentang ayat ini. An-najmu itu apa benda? Ma'a ijma'ihim ala anna syajarah, ijma' ulama tafsir, asyajaru itu pokok yang ada batang. Tapi an-najmu apa? An-najmu di sini iaitulah pokok yang menjalar di atas bumi. Yang menjalar di atas bumi. Ada juga ulama tafsir kata an-najmu bintang di langit. An-najmu itu apa? Iaitu uniya bin najmi fi hadzal mawdi' najmus sama. Bintangnya ada di langit, maka khilaflah ulama di sini. Jadi ada kata bintang di langit, ada yang mengatakan tidak, an-najmu itu iaitulah pokok yang menjalar, wasyajaru pokok yang berbatang. Kita kata
bolehlah dua-dua tu. Semuanya makhluk Allah Azza wa Jalla belaka, kan? Semua tu makhluk Allah Azza wa Jalla, dan dua-dua tu ada qaul daripada ulama salaf di kalangan tafsir, wallahu alam. Jadi tuan syekh kita panel pimpinan dia pilih an-najmu, pokok yang menjalar. Boleh. Jangan awak jumpa tafsir orang lain pula, salah lah, tak salah. Kita tak baca habis tafsir, kita nak menyalahkan orang, itu masalah kita, bukan masalah orang. Baik, kita pergi kepada ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit dijadikannya membumbung di atas langit, tinggi, serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan raca keadilan. Ai rafa'allahu rafa'ar rahmanu as-samaa'a fawqal ardi. Allah Ta'ala angkat langit itu ke atas, di tingkat atas. Wa wada'al mizan, Allah Ta'ala letak neraca timbangan yang adil. Munasabatuha lima qablaha. Munasabah ayat dengan ayat sebelumnya apa? Fiha muqabalatun azimatun. Ini dia panggil ayat berlawan di antara Allah Ta'ala angkat langit, alladhi huwa haqqun wa adlun wa qudratun. Langit itu menunjukkan dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kuasa Allah Ta'ala, rafa'as sama. Kemudian wa wada'a, Allah Ta'ala letakkan raca timbangan. Kenapa? Ini angkat, rafa'a wa wada'a. Wada'a itu letak. Wal mizanul ladzi wada'ahu fil ardi, dan raca keadilan diletak di atas bumi. Lish? Kenapa dia tak angkat raca? Sebab manusia duduk di bumi. Oleh kerana duduk di bumi, Allah Ta'ala kata, aku letakkan raca keadilan itu litaqumu bil adli wal insaf, supaya kamu berlaku adil, berlaku insaf, telus. Wa bihadzal adli qamatis samawati wal ard, dengan keadilan inilah tertegaknya langit dengan bumi. Jadi tertegak langit dan bumi dengan keadilan. Makna wa wada'al mizan ay wada'ar rahmanul adla. Allah Ta'ala telah meletakkan keadilan di antara makhluknya di bumi. Wal alah allati yu'rafu bihal adlu, dan ala-ala mekanisme bagaimana nak merealisasikan keadilan. Allah Ta'ala bawa mari kepada kita Quran, Nabi SAW tinggal kepada kita as-sunnah. Ini kena buat. Tak ikut keadilan Allah Ta'ala, mana boleh. Duk ikut hak human right. Human right ke, woman right ke, apa benda right atas dunia ni. Ini yang terbaik. Bersidang sana, bersidang sini, tapi tak mau undang-undang Islam. Kita kata tidak adil. Itu punya hukuman. Walaupun nampak hebat, telah bersidang di sana di Geneva, bersidang di sana sini, tapi kalau Quran tidak diambil, maka undang-undang itu tetap tidak betul. Kama qala ta'ala dalam suratul A'raf ayat 29, Allah kata apa? Qul amara rabbi bil qista. Allah Ta'ala perintahkan kita berlaku adil. Maka Allah Ta'ala pesan kepada kita, alla tatghaw fil mizan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Ai li alla tatajawazul hadda fatajuru, supaya kamu tidak melampaui batas, akhirnya kamu akan jadi zalim. Makna kita ni berlaku adil dalam semua perkara. Dia kata kadang-kadang terlebih sangat, tak boleh. Dia akan melampau, maknanya nak bagi keadilan sampai mereka tinggal hukum Tuhan. La. Adil mengikut neraca timbangan panduan syariat Allah Azza wa Jalla, itu yang dikatakan adil. Kalau setakat adil buat kita ya, siapa setuju kata setuju, tepuk meja, peng. Nah, lepas tu tahun lepas dia pindah pula undang-undang tu. Sebab manusia buat reka dengan otak dia. Dia tidak berpandukan pada wahyu, maka berlakulah kecelaruan yang banyak. Nah. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya jaga
wada'al mizan li alla tatghaw. Allah kata aku letak neraca kat supaya kamu tidak zalim. Jangan zalim kepada orang lain, jangan. Tengok ayat terakhir dalam siri ini. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Jangan. Kita ni buat dacing, tapi timbang berat sebelah. Orang kita banyak, orang tak kita saja, mana ada. Jadi tujuan dacing itu nak suruh adil. Rupanya pedacing itu menjadi logo, simbol, tapi tidak menunjukkan keadilan. Baik. Allah Ta'ala sebut kata wa aqimu waznal asya' bil adli tam. Hendaklah kamu timbang perkara itu dengan sempurna, bukan ikut nafsu tapi ikut fakta, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir Allah pesan wala tukhsirul mizan. Jangan mengurangi timbangan barang yang ditimbang. Ai la tanqusul wazna. Jangan kamu kurangkan timbangan. Bal u'tul huquqa kamilatan wafiyatan. Tunaikanlah hak Allah itu sempurna dengan lengkap sebagaimana dia diperintahkan. Kata Ibnu Ashur kata apa? Dia kata al-mizan kalau dengan makna al-adli, neraca itu dengan makna keadilan, maknanya la tatghaw fil mizan ay an-nahyu an at-tahawun bil adli. Mu jangan main-main dengan keadilan, berlaku telus. Kerana ramai orang yang lupa, lalai, ghaflah, maka mereka terjebak dengan perangkap tughyan, melampau dalam masalah ini. Kalau kita kata alat penimbang, kalau kita kata alat penimbang, al-mizan tu alat penimbang, dacing, kati kata orang, maka makna dia an-nahyu an ghabni nas, larangan daripada menipu orang. Timbang tak cukup, timbang tak penuh. Maka itu makna, dua maknalah, sama ada kita gunakan neraca tu dengan makna adil atau neraca dengan makna alat penimbang. Kena timbang betul-betul. Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Hud ayat 84, di antara kaum yang banyak menipu dalam timbangan ini iaitulah kaum Syuaib. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kurangkan sukatan dan timbangan. Jadi kaum Syuaib ini terkena dengan penyakit tipu dalam jual beli. Kaum Lut LGBT. Sebab itulah penganalisa tafsir mengatakan bahawa semua kaum-kaum itu ada penyakit dia. Walaupun mereka telah dibinasakan seluruhnya, patut pupus tak ada dah. Syaitan yang masih wujud. Syaitan dia boleh create penyakit ini dan dia boleh transfer kredit penyakit itu kepada kaum yang datang kemudian. Kalau nak kira LGBT nak mati semua sekali. Tak ada dah dia. Tapi timbul balik. Penyakit tipu dalam timbangan sukatan ini tak ada dah, mati dah pokok Syuaib. Tapi mari pula hak lain. Mari zaman kita ini pula dia panggil skamer dalam sukatan dan timbangan ni banyak sekali. Dia tawar kepada kita satu produk, awak beli ni 120 sebulan, kita akan bagi berapa gig, berapa banyak yang kita bagi. Kita bayar langgan. Tapi 3 hari alat dia tak berfungsi. Ada dia datang hantar balik duit kita? Tak hantar balik. Tapi kalau kita lambat bayar, dia potong. Bukankah ini masuk dalam wailul lil mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Orang yang mengurang sukatan ni bila dia sukat dia ambil baik, makna bil dia kita bayar penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhu yukhsirun. Bila dia bagi pada orang tak cukup. Banyaklah agensi-agensi dalam masalah yang terlibat dengan mutaffifin di zaman kita ini. Wallahu alam, saya tak nak namakan syarikat. Tapi tuan-tuan boleh tengok simptom itu dan dipasang dengan ayat wailul lil mutaffifin.
alladzina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum, bila dia sukat, awazanuhum, atau dia timbang, yukhsirun, mereka akan kurangkan. Tengok apa-apa syarikat, bila kita bayar penuh, dia bagi khidmat tak cukup dan dia tak potong, maka itu dia panggil wailul lil mutaffifin. Na'udzubillahi min ghadabillah. Tuan-tuan tanda ayat ini ditafsir dengan ayat Al-Mutaffifin ayat 1 sehingga ayat 6. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan ayat kita 1 hingga 9. Al-an nantaqil ilal fawaid. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Tanda pelajar. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang maha pemurah serta melimpah rahmatnya, dialah mengajarkan Quran. Jadi Ar-Rahman ini dinamakan suratul Rahman unwanan, menyatakan bahawa selepas daripada Ar-Rahman ni, semuanya Allah Ta'ala bincang tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Tengok ni, rahmat-rahmat yang kita dah bincangkan. Dalam siri akan datang pula kita akan sambung. Wal arda wada'ah lil anam fiha fakihatun. Para pelajar, kamu akan tengok nanti banyak ayat-ayat kita ni sebut tentang nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak. Sebab tu dia mula dengan Ar-Rahman. Dia tak mula dengan Al-Jabbar. Ar-Rahman. Jadi ayat ini khassa, Allah Ta'ala sebut khas di antara nama-nama dia yang indah, iaitulah Ar-Rahman. Isy'aran, memberi satu syiar, simbol rahmat Allah Ta'ala itu secara bertulis, dan betapa agungnya limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita. Baik, itu yang pertama, Ar-Rahman. Yang kedua, Allamal Qur'an. Allah tak ajak kepada kita Al-Quran. Ajak kepada siapa? Allah ajak kepada Jibril. Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kepada Nabi, dan Nabi kepada sahabat. Sahabat kepada siapa? Kepada tabi'in sampai ke hari kiamat. Baik. Tengok sini. Ayat ini raddun alal kuffar, nak menolak hujah kafir, tohmahan orang kafir mengatakan innahu ta'allama hadzal Quran min bashar. Dia kata Nabi kita belajar Quran daripada makhluk lain. Belajar buat teori. La, Allah Ta'ala yang ajar Quran ini kepada Nabi SAW melalui Jibril, perantara Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa nak ajar siapa yang dia kendaki. Sebab itu ada orang belajar Quran cepat, ada orang lambat. Pelajar-pelajar tahfiz kita ni, ada yang khatam Quran 2 tahun setengah full. Ada yang 4 tahun duduk main merangkak lagi. Jangan main. Ada yang 5 tahun tak khatam-khatam. Ada yang kena pindah daripada tahfiz ke pondok. Sebab apa? Sebab tak khatam juga dia. Maka ini dia panggil Allah Ta'ala yang ajar. Makna Allah Ta'ala yang bagi anugerah kepada siapa yang dikehendaki. Kita mintalah. Dan Allah Ta'ala ajar juga kepada kita. Ada orang yang baca Quran, dia faham, dia tangkap, dan dia terus beramal. Ada orang yang bertahun-tahun baca Quran. Musabaqah Quran merah menyala muka. Macam udang kena bakar, kata orang. Tapi dari sudut amalan, tak beramal. Banyak juga langgar-langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan ini satu kekurangan, satu kerugian yang cukup besar. Jadi Al-Quran ini menunjukkan dia itu kalamullah, Allah Ta'ala yang turunkan daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Khalaqal insan. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Lam yazkur khalqa ghairil insan. Allah Ta'ala tak sebut makhluk lain.
Dia sebut manusia ya, kenapa? Kenapa Tuhan sebut manusia aja, dia tak sebut benda lain? Tulis. Lianna asyrafal makhluqati, kerana makhluk yang paling mulia atas dunia ini iaitulah al-bashar, manusia. Dari sudut jenis makhluk, bukan afrad, bukan individu. Individu ramai yang nakal, ramai yang derhaka pada Allah. Tapi kalau nak banding kita dengan hayawan, siapa comel? Comel manusia. Itu maksudnya. Nak banding manusia dengan jin, hebat manusia walaupun jin ada yang beriman. Maka Allah Ta'ala sebut manusia sebab manusia itu nak banding dengan makhluk lain, dia yang baik secara jenis, bukan secara afrad. Kalau untuk individu tak boleh, kena sebut khas. Sebab ada di kalangan manusia ni akhassu minal an'am, lebih buruk perangai daripada binatang. Siapa dia? Tengok dalam surah Al-Furqan. Anda belajar surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut ayat 44, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Puak-puak ada telinga, ada mata, ada hati, tak berfikir itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada, lebih sesak daripada hayawan. Tengok, maknanya ada afrad buruk, tapi dari sudut jins manusia hebat. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala sebut allamahul bayan. Allah Ta'ala ajar kepada kita bercakap, bertutur, berkata-kata, menjelaskan apa yang terkandung dalam hati. Kita kata itulah manusia. Allamahul bayan. Khalaqal insan, allamahul bayan. Baik, yang keempat, Allah Ta'ala sebut fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala ni Tuhan kata apa? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit Allah Ta'ala angkat, neraca timbangan dia diturunkan di sini. Jadi ma makna al-jam' baina alatil wazni was-sama'. Kenapa Allah Ta'ala campur di sini? Alat penimbang di bumi, langit diangkat dalam satu ayat. Lish. Wa ainal mizanu minas sama'. Manakah neraca timbang itu nak banding dengan langit? Wa innama yusalu syai' bijinsi. Biasanya kalau benda ni kita lawan dengan benda dia. Kalau langit lawan dengan bumi, contohnya langit dengan bintang. Tapi kenapa dia bawa langit, satu lagi di bawah, wada'al mizan. Al-jawab, annal jam'a, Allah Ta'ala kumpul dalam satu ayat dengan dua benda, yang atas yang di bawah ni. Bukan kita tengok kepada mizan tu, besar atau kecil timbangan. Kalau paling besar pun penimbang ni, penimbang puk getah yang besar tak? Penimbang lori, besar lah tu. Tapi nak banding dengan langit, jauh. Tapi kita kena tengok kepada besarnya kesan itu. Besarnya kesan. Ada benda kecil, tetapi kesan dia besar. Tengok, Allah Ta'ala turunkan raca timbangan, raca keadilan. Maka dengan keadilan itulah tertegaknya langit dengan bumi. Dengan tertegaknya langit dengan bumi. Kalau semua manusia atas dunia ni zalim belaka, hancur dunia ni. Langit runtuh atas kepala dia orang. Tapi tidak, sebab adanya keadilan, walaupun nampak kecil dia punya kedudukan, tapi dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah sebab dicampur di antara warafa'a wa wada'a. Maknanya di langit tu, kemudian bumi, dengan sebab keadilan tertegaklah langit dengan bumi. Allahu Akbar. Baik. Orang panggil bukan tengok kepada barang, tengok kepada kesan. Kesan. Yang terakhir, yang kelima, alla tatghaw fil mizan. Wa wada'al mizan. Allah Ta'ala letak neraca timbangan. Maka bila mari neraca timbangan itu, Allah Ta'ala sebut apa? Alla tatghaw fil mizan. Jangan kamu lampau di dalam apa? Dalam timbangan kita. Jadi kita kena guna akal yang baik.
isyaratun ilal adli, ayat ini menjadi isyarat kepada keadilan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mula awalan bil ilmi. Tengok susunan. Allah Ta'ala mula ilmu, allama, ilmu. Kemudian Allah nyatakan ilmu apa yang paling baik? Allama al-Quran, mana ilmu Quran yang paling baik. Jadi siapa nak jadi orang manusia yang paling baik, dia jadilah ahlul Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut al-adla, keadilan di sini. Jadi dalam adil itu yang paling nampak sangat mizan, neraca timbangan. Daci penimbang itu. Baru kita nampak. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turun Quran dan turun juga neraca timbangan, iaitu undang-undang yang penuh dengan keadilan supaya orang beramal dengan Quran dan mereka melakukan timbangan yang begitu adil, yang menyebabkan kita nampak bahawa Islam itu adil, Islam itu baik, Islam itu lurus apabila kita laksanakan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Maka ayat Quran ini kita simpulkan wajibnya berlaku adil, haramnya berlaku tidak adil. Seorang ulama salaf nama dia Qatadah. Tanda apa? Wa an Qatadah ketika menafsirkan ayat Allah tatghaw fil mizan qala i'dil ya ibn Adam. Wahai anak Adam, berlaku adillah kepada orang lain kama tuhibbu an yu'dala alaik. Mu suka orang buat keadilan kepada kamu, mu berlaku adil pada orang. Wa aufi, tunaikanlah, sempurnakanlah sukatan, timbangan, apa saja tugasan sebagaimana kamu suka orang buat, sempurnakan untuk kamu. Fa innal adla yuslihun nas, kerana sifat adil itu membaik pulih keadaan manusia. Asar ini dikeluar oleh Ibnu Jarir dalam tafsir. Wallahu alam. Tamaklah 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca, surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 9. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.